Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Imam Bukhari dalam bab ini ada dua maksud. Sebelum ni kita dah cerita dah satu maksud Imam Bukhari datangkan bab ini. Bab apa ni? Bab ni bab Bunyal Islam. Bab Bunyal Islam ala khamsin ni. Maksud pertamanya nak beritahu iman murakkab. Ada banyak ajza. Ada banyak ajza dan arkan. Yang kedua nak beritahu nak rad alal murji'ah. Murji'ah mengatakan iman basit memadai dengan adanya tasdiq fil qalbi. Tak perlu sebarang bentuk ketaatan. Tidak meningkatkan darjah apa-apa. Dan demikian juga kata murji'ah, la tadurru maksiatun. Masyhur ni kata-kata mereka, la tanfa'u ma'al imani ta'atun wa la tadurru maksiatun. Bila ada iman, yakni tasdik dalam hati, sebarang ketaatan tidak menambah apa-apa darjah, dan sebarang maksiat tidak mendatangkan apa-apa kerugian. Maksud kedua Imam Bukhari datangkan bab ni nak rad, untuk menolak pandangan murji'ah. Tadi kita sebut ada dua iskal kan. Semua dah faham ke? Dua iskal terhadap satunya mabni dan mabni alaihi, iaitu syahadah sebagai mabni alaihi dan al-arkanul arba'ah sebagai mabniyun. Untuk kedua-duanya diletak di bawah satu musamma, iaitu Islam. Kedua-duanya dinamakan Islam. Sedangkan mabni dengan mabni alaihi ini berlainan. Jadi jawapannya kita dah beri tadi. Kadang-kala satu perkara terbina atas perkara kedua, yang mana atas kedua-duanya itu terbinanya perkara yang ketiga. Macam di sini kan, al-arkanul arba'atu terbina atas adanya syahadah. Al-arkanul arba'ah iaitu salah, zakat, saum dan haj. Terbinanya al-arkanul arba'ah ni dengan adanya syahadah. Kalau asasnya ada, foundation, basicnya, asasnya ada, iaitu syahadah ada, macam satu bangunan kan. Kalau ada bangunan tu dia punya foundationnya, dia punya asasnya ada, maka bangunan tu boleh tegak. Demikian juga arkan arba'ah boleh tegak bila mana ada syahadah. Kemudian atas gabungan kedua-duanya itu tertegaknya Islam. Tertegaknya Islam atas gabungan daripada mabni dan mabni alaihi tadi. Jadi sebab tu kedua-duanya itu diberi nama Islam. Arkan arba'ah gabung dengan syahadah, diberi nama apa? Al-Islam. Boleh faham? Itu iskal yang pertama tadi.
iskal yang kedua, sekarang ni syahadah dan arkan arba'ah sudah jadi mabni, dan Islam jadi sudah apa, mabni alaihi, dan Islam tu mabni, kan? Faham betul? Islam mabni, Islam tu terbenanya Islam atas 5 rukun tadi. Terbenanya Islam atas 5 rukun. Sehingga bila kita sebut Islam, kita akan memahami 5 rukun tadi: syahadah, salah, zakat, puasa dan haji. Bila sebut 5 rukun tu, kita akan faham Islam. Bila sebut Islam, kita akan faham 5 rukun. Sedangkan yang satunya mabni, iaitu Islam mabni, mabniyun. Dan yang 5 perkara, 5 rukun tu mabni alaihi. Jadi mabni dengan mabni alaihi ni mughayarah. Mughayarah maknanya berlainan. Jawapan kepada persoalan ni, mughayarah ni adalah mughayaratul kul wal juz. Mughayarah antara kul dengan juzu. Maksudnya kalau kita pandang kepada juzu, kita tak boleh kata Islam. Tapi bila pandang pada keseluruhan, kita boleh kata Islam. Bandingannya macam anggota manusia. Kalau tengok pada tangan saja, kita tak boleh sebut itu insan. Tapi bila kita tengok tangan gabung dengan kaki, gabung dengan kepala, dengan semua ajza' insan, ajza' manusia, kita akan kata itu insan. Jadi mughayarah, memang ada mughayarah, tetapi mughayarah tu mughayarah dari segi kul dengan juzuk. Mana mughayarah i'tibar lah. Kalau i'tibar majmu'ah, kalau kita lihat pandang kepada majmu'ah pada keseluruhan, dia jadi tidak ada mughayarah, sehingga al-arkan al-khamsah itu boleh dinamakan Islam. Kalau pandang pada majmu'ah, bi'tibaril majmu'ah, boleh faham? Syahadah gabung dengan salah, gabung dengan zakat, puasa, haji, majmu'ah, bi'tibaril majmu'ah, kita boleh namakan Islam. Tetapi kalau bi'tibaril afrad, tak boleh, sebab ada mughayarah. Tengok salah saja boleh kita panggil Islam. Satu orang tu dia ada salah je, zakat tak ada, syahadah tak ada, boleh kita kata dia Islam? Boleh? Tak boleh, kan? Tak boleh. Jadi diberi nama Islam untuk, ataupun disamakan Islam dengan arkan khamsah ini, 5 rukun ini, disamakan bi'tibaril majmu'ah. Wa illa, kalau kita mengambil kira afrad, dia tidak ada sama, dia ada mughayarah. Ada mughayarah. Satunya mabni, satu mabniyun alaihi. Memang ada mughayarah di antara keduanya. Samjaya baik? Semua ada faham? Alhamdulillah, Allah beri faham. Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, menegakkan salah. Apa makna menegakkan salah? Jaga salah dari segenap sudutnya. Dalam salah ada arkan, rukun-rukun. Rukun-rukun pun dijaga, disempurnakan. Ada syurut, syurutus salah, syarat-syaratnya pun disempurnakan. Salah ni ada syurutus sihah, syarat sah. Ada syurutul wujub. Semua tu disempurnakan. Dan ada syurutul qabul, syarat penerimaan. Ada berapa syarat salah? Syarat syurutul wujub, syarat wajib. Syarat wajibnya solah, iaitu dia mukallaf, dia akil, dia baligh, itu syurutul wujub. Dan Islam, muslimun mukallafun aqilun balighun.
syurutul wujud. Syurutul sihah, syarat-syarat sah, ada wudu, bersih tempat, bersih pakaian, bersih badan, hadap kiblat dan seumpamanya. Itu syurutus sihah. Syurutul qabul, syarat penerimaan, niat dia khalisah. Niat dia khalisah di wajhillah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat qabul. Dan termasuk syarat qabul juga, dia tidak mempercayai bomo yang memuja syaitan, bomo-bomo yang ada amalan syirik ni. Sebab ada hadis menyebutkan man ata'arrafan la yaqbalullahu lahu salata arba'ina yauman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf, arraf ni mana bomo yang berkawan dengan syaitan, bomo yang menggunakan khidmat syaitan, yang ada amal syirkiyah, Allah Ta'ala tak terima semuanya selama 40 hari. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara syurutul qabul. Maknanya kena ada yakin yang betul, kena ada niat yang khalisah, yakin yang sahih dan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wal haji wa shaumi Ramadan. Dalam arkan arba'ah ni, dua rukun merupakan mazhar. Mazhar maknanya penampilan, penonjolan Allah Ta'ala punya sifat raja, sifat jalaliyah. Allah sebagai raja. Ini ditonjolkan dalam solah dan zakat. Solah dan zakat. Dan dalam puasa dan haji pula merupakan mazhar mana penonjolan Allah sebagai mahbub, sebagai kekasih. Yani sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa taala ditonjolkan dalam amalan puasa dan amalan haji. Dalam solat kan satu orang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, macam dia pergi ke istana raja, menghadap raja. Kemudian raja beri sesuatu kepadanya. Kan itu tujuan solat kan. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah beri solat ini pun untuk isti'anah, untuk kita dapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat ada Fatihah. Dalam Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi solat ni untuk isti'anah, untuk dapatkan bantuan daripada Allah. Bila keluar daripada istana raja, seseorang itu bawa kurniaan-kurniaan daripada Allah. Kurniaan itu dia akan agih-agihkan kepada hamba Allah yang lain. Itu namanya zakat. Jadi solat dan zakat ni mazhar bagi Allah Ta'ala punya sifat jalaliyah, sifat sebagai seorang raja. Kita pergi menghadap Allah, kita ambil sesuatu, kita keluar, kita pun agih-agihkan, kita bahagi-bahagikan kepada hamba Allah yang lain. Dalam puasa pula, Allah Ta'ala punya sifat jamaliyah, sifat sebagai kekasih. Kita hamba Allah, kita merindui Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda rindu apa dia? Tak makan, tak minum. Itu tanda rindu. Tak makan, tak minum, tidur pun tak lena. Begitu kan di bulan Ramadan. Makan kurang, kan tak makan banyak. Makan kurang bulan Ramadan. Tidur pun kurang. Mandi pun ada waktu-waktu makruh mandi di bulan Ramadan. Ada ulama kata ba'dal asar makruh mandi.
Jadi orang rindu kan orang yang dilamun cinta, dia sedang mengingati kekasihnya, maka dia punya makan tak selera, tidur tak jenera, betul gitu. Mandi tak basah, mandi tak basah dah rindu, begitulah. Jadi puasa tu suatu penonjolan sifat rindu, penonjolan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala punya sifat sebagai kekasih itu ditonjolkan dalam amalan puasa. Kemuncak rindu pergi tawaf, pergi pusing Kaabah, haji, pakaian yang apa, kebesaran, pakaian kebesaran ditanggalkan, kita pakai pakaian biasa, pakai pakaian ihram, semua orang sama aja. Itu kemuncak rindu tu. Macam orang rindu kekasih dia kan, habis kemuncak rindu dia pergi tengok rumah kekasihnya. Betul ke betul? Paling tak dapat kan tengok bumbung tak apa dah, pergi jauh tengok bumbung rumah. Jadi haji itu penonjolan bagi Allah Ta'ala punya sifat jamaliyah, sifat sebagai mahbub. Itu ada dalam arkan arba'ah. Duanya untuk menonjolkan Allah sebagai malik, raja, dan dua lagi untuk menonjolkan Allah sebagai mahbub. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa sawmi Ramadan. Dan puasa Ramadan. Ada taqdim wa ta'khir ni dalam lafaz hadis ni. Di sini dalam Bukhari sebut haji dulu. Dalam Bukhari sebut haji dulu kan. Betul ke betul? Wa ita'iz zakati wal haji. Ini sesuai dengan susunan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Selepas abwabuz zakah, Imam Bukhari datangkan abwabul manasik, abwabul hajj, ini abwabul manasik. Betul ke betul? Susunan hadis dalam Sahih Bukhari ini sesuai dengan al-abwab yang disusun oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Muslim ada 4 tariq. Hadis ini disebut oleh Imam Muslim 4 tariq. Yang mana tariq keempat dan tariq kelima serupa dengan Sahih Bukhari. Tariq keempat dan tariq kelima silap-silap betul kan? Betul kan? Tariq kedua dan tariq ketiga. Sebab ada 4 tariq kan? Ada tariq kelima pula, ada 4 tariq kan? Tariq kedua dan tariq ketiga serupa dengan Bukhari. Serupa dengan Sahih Bukhari, iaitu sebut haji dahulu. Okay, tariq kedua dan tariq ketiga serupa dengan Sahih Bukhari. Macam mana serupa? Sebut haji dahulu, puasa akhir sekali. Dan tariq pertama dan tariq keempat tu ialah dengan sebut puasa dahululah. Seperti susunan yang jumhur buat. Kan jumhur bila susun rukun Islam, mereka susun puasa dulu kan. Haji mereka jadikan sebagai terakhir kan. Jadi kesimpulannya dalam Sahih Muslim ada 2 bentuk susunan lah. Satu susunan serupa dengan Sahih Bukhari, satu lagi susunan serupa dengan jumhur, susunan yang jumhur buat. Sama je baik. Soalnya mana satu betul antara 2 susunan tu? Mana satu asal, mana satu yang tidak asal? Taujih yang paling mudah di sini kita kata gitulah. Salah satunya asal. Mungkin kita kata jumhur punya asal. Jumhur punya susunan asal, iaitu haji di akhir sekali. Dan yang selagi tu, susunan yang Imam Bukhari ini,
kita katalah riwayah bil makna. Riwayat bil makna. Sebab Imam Bukhari termasuk mereka yang mengharuskan riwayah bil makna. Meriwayatkan hadis tidak ikut lafaz Nabi, tapi riwayat secara bil makna sahaja. Itu taujih paling mudah. Kita kata salah satunya asal, yang jumhur punya asal, dan yang Imam Bukhari punya susunan ni, dengan menjadikan puasa terakhir ini sebagai apa? Riwayah bil makna. Taujih mudahnya begitu. Tetapi masalahnya Ibnu Umar mempertahankan dua-dua. Dua-dua riwayat ni sampai kepada Ibnu Umar. Dia punya madar dia ala Ibnu Umar. Madarus sanadi. Madarus sanad, mana sanad banyak-banyak pergi berpaksi kepada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar mempertahankan kedua-duanya. Dalam Mustakhraj Abi Awana ala Sahih Muslim, Imam Abi Awana kan ada tulis satu kitab kan namanya Mustakhraj Abi Awana ala Sahih Muslim. Maknanya Sahih Muslim tu Abi Awana buat istikhraj, yakni mendatangkan dia punya tarik dia sendiri. Tarik dia sendiri sampai kepada Imam Muslim. Itu dipanggil Mustakhraj Abi Awana ala Sahih Muslim. Dia dalam Mustakhraj Abi Awana ni, riwayat yang sama, riwayat ni sampai kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, ij'al siyam Ramadana akhirahunna kama sami'tu. Ij'al siyam Ramadana akhirahunna kama sami'tu. Kamu jadikan puasa Ramadan itu terakhir sebagaimana aku dengar. Di sini Ibnu Umar mempertahankan seperti riwayat Bukhari. Puasa duduk terakhir. Sampai baik. Kalau ikut riwayat Abi Awanan, Ibnu Umar mempertahankan riwayat yang mana? Riwayat yang seperti yang ada dalam Bukhari. Tapi ada satu lagi riwayat di mana Ibnu Umar mempertahankan seperti jumhur dalam satu majlis. Ibnu Umar perdengarkan hadis ni. Di sini Ibnu Umar sebut wasiyam Ramadan, wasiyami Ramadan wal hajj. Puasa Ramadan dan haji, ikut susunan yang jumhur buat. Haji itu terakhir sekali. Lalu satu orang murid Ibnu Umar tanya, nak tahqiq, nak kepastian, dia tanya al-hajj wa siyam Ramadan, haji dulu kemudian siam Ramadan, bukankah begitu? Ibnu Umar kata tak. La, tidak. Dia kata siyami Ramadana wal hajj. Siyami Ramadana wal hajj. Kamu sebut siyam Ramadan dulu, kemudian haji last, haji terakhir. Di sini Ibnu Umar mempertahankan susunan yang jumhur buat. Haji duduk terakhir. Dalam Mustakhraj Abi Awanah tadi, Ibnu Umar mempertahankan susunan Imam Bukhari. Jadi mana kita nak taujih ar-riwayah bil ma'na ni rumit sikit. Sebab dua-dua tu Ibnu Umar pertahankan. Dia kata, hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sebut puasa Ramadan dulu, haji terakhir. Demikian aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalnya, mana satu betul? Mana satu asal? Mana satu asal, mana satu riwayah bil ma'na? Yang mana satu? Susunan Imam Bukhari ke susunan Al-Jumhur? Boleh faham ni? Hilmi faham persoalan ni? Alhamdulillah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Hafiz Ibn Hajar kata, daripada kita mengatakan Ibnu Umar terlupa dalam hal ni, kan mesti dia salah satu terlupa, daripada kita kata begitu, lebih baik kita kata mana-mana perawi terlupa. Mana-mana perawi selepas Ibnu Umar terlupa, maknanya nisyan itu berlaku bukan pada Ibnu Umar, tetapi berlaku pada mana-mana perawi. Tapi masalahnya terdapat tasrih itu.
terdapat tasrih, kita nak kata mana-mana perawi terlupa, mana-mana perawi yang kemudian ni. Mungkin di peringkat tabi'in, di peringkat tabi'ut tabi'in, perawi yang kemudian terlupa, sehingga susunan tu jadi tak sama, sehingga ada bentuk ittirab, seakan-akan ada ittirab dalam matan hadis. Ittirab ni maknanya matan tu goyang, matan tu tidak mantap. Sekali haji dulu, sekali puasa dulu. Seakan-akan berlaku ittirab. Jadi kalaulah tidak ada tasrih daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar mempertahankan dua-dua, boleh kita kata mana-mana perawi kemudian terlupa. Jadi maknanya taujih yang Ibnu Hajar buat ni susah kita nak terima dari sini dalam hal ni. Ibnu Hajar kata ada perawi kemudian yang terlupa. Kalau tak ada tasrih daripada Ibnu Umar, tak apa. Di sini ada tasrih ni. Tasrih daripada Ibnu Umar sendiri. Yang mana soalannya begini kan, dalam majlis A, Ibnu Umar menafikan susunan Imam Bukhari. Dalam majlis yang lain menafikan susunan jumhur. Boleh faham ke? Dia dua-dua. Sekali dia mensabitkan susunan Imam Bukhari, menafikan jumhur. Pada kali yang lain mensabitkan susunan jumhur, menafikan susunan Imam Bukhari, susunan seperti yang Imam Bukhari buat. Jadi tasrih tu ada. Sebab tu Imam Nawawi punya kecenderungan, mana kita nak kata perawi kemudian yang terlupa, tak boleh. Sebab secara zahirnya Ibnu Umar yang macam terlupa tu. Sekali dia menafikan yang ni, sekali lagi menafikan yang ni, sehingga berlaku wujudnya semacam ittirab. Tetapi ini pandangan Imam Nawawi ni, lebih tepatnya lagi bukan kita kata Ibnu Umar yang terlupa, tapi dia adalah seperti peristiwa Sayyidina Umar kan. Sekali dia dengar Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Al-Furqan, dan dia dapati berlainan daripada apa yang dia pelajari dari Nabi SAW. Dia pun bawa kes tu, bawa Hisham bin Hakim bin Hizam ni jumpa Nabi. Dia ngadu pada Nabi, Rasulullah, saya dengar dia baca surah Al-Furqan berlainan. Nabi pun suruh Hisham bin Hakim baca. Nabi kata hakadha unzilat. Setelah dengar Hisham bin Hakim baca, Nabi kata hakadha unzilat. Kemudian Nabi suruh Ibnu Umar pula baca. Bukan Ibnu Umar, Sayyidina Umar. Nabi suruh Sayyidina Umar pula baca surah Al-Furqan. Sayyidina Umar baca, Nabi dengar, dan Nabi kata hakadha unzilat. Demikianlah surah Al-Furqan ini diturunkan. Jadi maknanya apa? Kedua-duanya tu betul, dan memang Al-Quran ini diturunkan pada Nabi pun ala sab'ati ahrufin. Ada banyak qiraatnya, ada banyak makhrajnya, diturunkan pada Nabi SAW. Jadi ada ketikanya Nabi SAW mensabitkan satu qiraat, dan ada kalanya Nabi sabitkan qiraat yang lain. Jadi kedua-duanya betul. Begitu juga di sini Ibnu Umar ni, dia dengar dua-dua daripada Nabi. Ada ketikanya dia takkid susunan seperti jumhur, iaitu sebut puasa dulu. Ada kalanya dia takkid susunan seperti yang dibuat oleh Imam Bukhari, iaitu menyebut haji dahulu. Jadi dua-dua riwayat itu dia dengar daripada Nabi SAW. Boleh faham lah? Ini taujih yang paling boleh diterima lah di sini, daripada kita kata Ibnu Umar terlupa ke, ataupun mana-mana perawi terlupa sehingga berlaku riwayat bil makna. Dan lebih baiknya kita kata di sini
bahawa apa tu, Ibnu Umar dengar kedua-duanya ni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali dia tarjih riwayat yang tu, sekali dia tarjih yang ni. Sama je baik. Semua faham? Alhamdulillah. Kemudian wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi Ramadan, dan haji, dan akhir sekali puasa Ramadan. Dalam ni ada sebut satu perbahasan, syahadati alla ilaha illallah. Masalah zikir mufrad ni, boleh ke tak? Zikir sepatutnya zikir sebut penuh, la ilaha illallah ataupun subhanallah ataupun alhamdulillah. Sekarang ni kalau seseorang zikir sebut Allah saja, Allah, 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 macam mana? Ibnu Taimiyah, Al-Hafidh Ibnu Taimiyah kata itu bid'ah. Tak patut dia kata. Sebab tidak ada faedah. Sebut Allah secara mufrad ni tidak ada faedah. Tujuan kita zikir ni untuk kita memperolehi keberkatan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya bila kita sebut subhanallah, kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut alhamdulillah, kita mensabitkan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah seterusnya. Kalau kata Allah, Allah, apa faedah yang kita dapat? Sebab tu Al-Hafidh Ibn Taymiyah tak setujulah zikir mufrad yang biasanya dibuat oleh orang sufi. Allah, Allah, Allah gitu kan, dia kata tidak ada faedah. Tapi yang pendapat yang lebih rajihnya ialah boleh zikir mufrad. Walaupun istidlal yang dibuat oleh ba'd sufiyah guna ayat qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, istidlal itu tak tepat. Sebab qulillah, katalah Allah, ini istidlal ba'd sufiyah. Mereka jadikan ayat itu sebagai dalil untuk mengharuskan zikir mufrad. Sebutlah Allah, kemudian biarkan mereka dalam kebatilan mereka. Biarkan mereka tu lemas dalam kebatilan mereka. Dharhum fi khawd, bermain-main dalam kebatilan. Sebab apa tak tepat istidlal tu? Sebab itu ayat tu jadi jawab kan, jawab kepada soalan man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa, siapakah yang turun kitab yang dibawa datang oleh Nabi Musa? Jawapan kepada soalan tu Allah, Allah yang turunkan. Jadi bukan ayat tu beritahu supaya zikir mufrad. Jadi walaupun istidlal di situ tidak tepat, tapi zikir itu sendiri tidak salah. Zikir mufrad itu sendiri tidak salah. Sebab apa? Lafaz jalalah, lafaz Allah ni lafaz yang mustajmi' li jami'i sifatil kamal. Sebab Allah ni isim alam bagi zat wajibul wujud. Allah ni isim alam bagi az-zat, zat yang mana wajibul wujud, wajib wujud, mustajmi' li jami'i sifatil kamal, yang menghimpunkan segala sifat kamaliyah. Bila sebut Allah tu kita akan terbayang semua sifat kamaliyah. Allah yang menghidupkan aku, Allah yang beri makan kepada aku, Allah yang menjadikan aku handsome. Handsome kata semua ni. Iqbal, Allah yang menjadikan aku handsome. Apa-apalah kan. Jadi bila sebut Allah tu sebenarnya semua sifat kamal Allah terbayang dalam kepala kita. Maka tidak saja-saja kita zikir mufrad. Sebagaimana kita dapat faedah dengan sebut alhamdulillah, segala sifat puji, segala puji-pujian bagi Allah. Kita juga dapat faedah dengan sebut Allah. Kita akan dapat bayangan yang sama, iaitu segala sifat-sifat terpuji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham Jadi pandangan Al-Hafiz Ibn Taymiyah itu pandangan dia lah. Dia kata ini tak boleh bid'ah, tak ada faedah kan. Allah tu sekadar isim alam, tidak membayangkan sifat-sifat. Kita ulang isim alam ni tak ada faedah. Itu pandangan dia lah. Khilafan lil jumhur, berbeza dengan pandangan jumhur, ada faedahnya.
Macam orang yang dia katakan kekasih dia nama apa Fatimah lah kan. Dia sebut Fatimah, Fatimah. Ada faedah ke tak ada faedah? Walaupun yang Fatimah tu isim alam. Macam mana Hilmi? Ada faedah kan? Ada faedah. Tetap dia dapat dia punya tu istilzaz, faedah daripada sebut nama, meningkatkan dia punya rasa cinta. Lepas tu dia dapat istilzaz, dapat sebagainya lah. Demikian juga orang sebut nama Allah ni, bila mengingat, bila sebut Allah, dia akan terbayang Allah dengan segala sifat kamal, segala sifatul kamal, dan dengan segala sifatul jamal. Maka dia akan dapat faedah. Selain daripada istilzaz, kelazatan menyebut nama Allah, dia akan ada banyak lagi faedah-faedah rohaniyah yang lain. Okey, insyaAllah. Jadi yang penting, uh, jangan tak ada zikir lah, kena ada zikir. Jangan tak ada zikir lah. InsyaAllah. Daripada kita pertikaikan zikir mufrad ni, buat ke tak buat ke, bid'ah ke apa ke, yang jadi yang lebih patut dipertikaikan, bukan bagaimana zikir tu juga, tapi kenapa tak dibuat zikir. Itu patut dipertikaikan. Macam pertikaikan kunut subuh. Kunut subuh ni sabit daripada Nabi tak sabit. Lebih utama lagi daripada tu, nak dipertikaikan sebilangan besar orang Islam tak datang sembahyang subuh. Ya. Ni subuh kunut ada tak ada, kunut ada tak ada. Walhal sebilangan besar, kan, sebilangan besar orang Islam tak datang sembahyang subuh. Jadi yang tu yang lebih jadi keutamaan lah. Walaupun tidak dinafikan kan, masalah ilmiah ni kena ada perbahasan dia lah. Likulli maqamin maqalun, likulli maqamin maqalun. InsyaAllah kita akhiri dulu, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.